Okay, sekejap cikgu ada hadapi masalah sikit teknikal. Okey, ada beberapa orang yang murid yang baru masuk. Jadi cikgu akan refresh balik apa yang kita telah pelajari sebab ada lagi yang baru masuk ni. Okey, hari ni kita belajar tentang teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kita ada dua jenis teknologi. Awak boleh tengok dekat buku teks awak. Okey, muka surat 77. Okey. Muka surat 77 kita ada dua teknologi iaitu kultur tisu dan juga kita ada tut. Okey, kultur tisu ni perlu dijalankan dalam makmal. Manakala kaedah tut ni adalah kaedah tradisional. Okey. Kaedah tu adalah kaedah tradisional, kaedah yang digunakan untuk mempercepatkan penghasilan pokok buah-buahan. Okey, sekarang kita untuk yang baru hadir, awak boleh tengok buku latihan awak, muka surat 49. Okey, tuliskan tarikh hari ini. Ya. Okey, kejap ada lagi yang baru nak join kelas. Power. Okey, kita tengok latihan muka surat 49, pembiakan jambu air. Okey, perhatikan situasi cara pembiakan jambu air dan jawab semua soalan. Okey, dekat situ dia kasih dekat awak ada 3 gambar. Okey, gambar yang pertama ni adalah gambar pembiakan melalui biji benih. Cara kita membiakkan jambu air melalui biji benih. Okey, cara yang kedua ini adalah kultur tisu, manakala cara yang ketiga adalah kaedah tut. Seperti mana yang cikgu cakap, kaedah tut ni kita boleh buat kepada semua pokok yang menghasilkan buah-buahan. Okey.
Okay, soalan yang pertama, satu I ni. Okey, bolehkah jambu air, bolehkah pokok jambu air dibiakkan melalui pelbagai cara pembiakan secara semula jadi? Okey, bolehkah pokok jambu air dibiakkan melalui pelbagai pembiakan secara semula jadi? Okey, kita ada belajar 6 cara pembiakan secara semula jadi. Soalan dia, boleh ke pokok jambu ni kita biarkan secara semula jadi? Okey, Adam Koyum. Muhammad Adam Koyum. Ya. Boleh. Apa jawapan awak untuk soalan 1I? Ya. Ya. Boleh. Adam Koyum, cikgu tak dengar suara awak. Boleh. Cikgu tak dengar lah. Dah buka. Boleh. Boleh cikgu. Okey, Afan Al-Fauzan, apa jawapan awak untuk 1I ni? Afan Al-Fauzan ada? Boleh. Auni Fatia? Ya. Ya, okey, boleh. Pokok jambu memang kita boleh biarkan dia secara semula jadi. Jawapan dia dekat sini adalah ya. Awak tanda pada kotak ya. Okey, I2 ni nyatakan cara pembiakan tersebut. Macam mana cara pembiakan semula jadi untuk pokok jambu? Izatul Aisyah? Macam mana cara pembiakan semula jadi untuk pokok jambu? Pokok jambu air. Nur Izatul Aisyah. Geratan batang. Geratan batang. Okey, pokok jambu air ni boleh membiak melalui cara dia biji benih. Okey, jadi awak tulis perkataan kat sini, biji benih. Okey, awak perlu ingat pokok yang menghasilkan buah, kita boleh membiakkan dia dengan cara biji benih sebab pokok tu ada biji dia Kita makan buah tu kita dapat biji dia. Okey, soalan nombor 2. Apakah kaedah pembiakan yang menggunakan teknologi untuk membiakkan jambu air? Okey, kaedah pembiakan yang menggunakan teknologi. Okey, saya nak minta jawapan daripada Muhammad Asfar. Muhammad Asfar Nakib. Okey. Susu dengan Asfar Nakib ada jawapan? tisu dengan Amirul Amir Ashraf? Ya. Apa jawapan awak Amirul?
Okey, kalau kita tengok gambar dekat atas ni, dia ada dua kaedah teknologi yang digunakan, iaitu melalui kultur tisu dan juga kaedah TOT. Jadi jawapan nombor 2 ni awak boleh pilih mana-mana kaedah. Okey, mana-mana kaedah teknologi yang digunakan. Awak boleh tulis jawapan dekat sini, sama ada awak boleh tulis kultur tisu. Okey, dekat sini awak boleh pilih satu jawapan lah. Okey, awak boleh tulis kultur tisu ataupun awak boleh tulis kaedah TOT. Okey, pilih satu jawapan dan tuliskan. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Pada pendapat kamu, mengapakah sesuatu tumbuh-tumbuhan boleh mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan? Kenapa tumbuh-tumbuhan tu ada tumbuh-tumbuhan boleh ada lebih daripada satu cara pembiakan? Cikgu nak minta pendapat daripada Nurisha Safia. Mana Nurisha? Kenapa Nurisha tumbuhan ni boleh ada lebih daripada satu cara pembiakan? Okay, Nuha Marisa. Ada pendapat tak Nuha Marisa? Okay, Ismail Raihan, mana Ismail Raihan? Ataupun ada sesiapa yang nak bagi pendapat kenapa tumbuhan tu boleh membiak lebih daripada satu cara pembiakan? Ada tak yang nak bagi pendapat? Kenapa dia boleh membiak dengan pelbagai cara? Damia Kaisara? Supaya tidak pupus. Supaya tidak pupus. Bolehlah. Lagi? Dery? Supaya dapat membiak. Supaya dapat membiak dengan lebih banyak. Okey, supaya tidak pupus pun cikgu boleh terima, tetapi jawapan yang lebih tepat adalah supaya dapat membiak dengan lebih banyak. Jadi awak boleh tulis jawapan awak dekat ruangan sini. Biskut. Okey, dah? Okey, kita tengok soalan surat 50. Belum. Okey, belum sampai dulu. Nak makan? Mak tengah ajar kakak. Tengah ajar abang.
Dah. Kakak tengah belajar. Okey, kita tengok muka surat 50. Okey, ini adalah satu uji kaji. Mari uji satu pokok pelbagai cara pembiakan. Okey, alat dan bahan yang kita perlukan adalah ubi keledek, cawan plastik, bika, pisau, air, tanah, geratan batang pokok keledek. Okey, dia menggunakan pokok keledek lah. Dia gunakan sebiji ubi keledek dan keratan batang daripada pokok keledek. Okey, cara-cara langkah-langkah untuk kita laksanakan eksperimen ni. Okey, tengok yang nombor 1. Okey, masukkan keratan batang ke dalam bika. Ini adalah keratan batang pokok keladi. Masukkan ke dalam bika. Kemudian nombor 2, tuang air sehingga separuh daripada aras keratan batang tersebut. Okey, tuang air separuh, kita tak tutup sepenuhnya lah. Okey, nombor 3, biarkan dan perhatikan pertumbuhan akar pada keratan batang tersebut. Okey, kita biarkan dia untuk kita perhatikan pertumbuhan akar. Kita biarkan selama 10 hari. Okey, prosedur yang kedua, cara batang bawah tanah. Okey, tadi kita ada ubi keledek kan? Okey, potong ubi keledek kepada 2 bahagian. Okey, kemudian letakkan potongan ubi keledek ke dalam cawan plastik berisi tanah. Okey, jangan kita tak benamkan je lah, letak separuh. Bahagian yang kita potong tu kita masukkan dalam tanah. Okey, nombor 3, siram dan perhatikan pertumbuhan pucuk. Tadi keratan batang kita nak perhatikan pertumbuhan akar. Kalau potongan ubi keledek ni kita nak perhatikan pertumbuhan pucuk dia. Pucuk dekat atas kalau akar dalam tanah. Okey. Okey, eksperimen ini dijalankan selama 10 hari. Mana cikgu tahu 10 hari? Okey, tengok muka surat 51. Okey, tengok pada muka surat 51. Okey, selepas 10 hari dia dah nyatakan eksperimen ni diperhatikan selama 10 hari. Okey, selepas 10 hari, rekod masa pertumbuhan pokok keledek dalam jadual di bawah. Okey, dia dah sediakan jadual. Jadi kita perlu rekod apakah pemerhatian kita selepas 10 hari. Okey, ni kita tak buat lah, tapi ini adalah kita punya uji kaji secara yang cepat lah. Okey, cara penanaman yang pertama keratan batang. Kat sini pertumbuhan pucuk atau akar, kita perlu tulis, kita perlu tulis dekat bahagian ada ni, nak tulis ada ataupun apa yang ada, akar ke ataupun pucuk. Okey, kita tengok yang pertama, keratan batang. Okey, apa pertumbuhan yang ada pada keratan batang, akar atau pucuk? Pucuk. Dia nak jawab. Akar. Pucuk, keratan batang. Aina? Akar. Dekat keratan batang ni. Okey, terima kasih semua. Keratan batang ni ada pertumbuhan akar. Okey, jadi kita tulis kat sini, tuliskan perkataan akar. Azhar boleh off mikrofon awak nanti mengganggu kawan-kawan yang lain. Okey, apa yang tiada yang kita tak nampak pada pertumbuhan keratan batang adalah pucuk. Jadi tulis jawapan pucuk kat sini. Dek, tentulah mak. Mak. Tepi-tepi. Mak. Ya. Okey, tulis pucuk lah dekat ruangan tiada ni. Okey, batang bawah tanah. Pertumbuhan apa yang ada pada bahagian pada ubi keledek yang kita tanam melalui kaedah batang bawah tanah? Pucuk. Okey, terima kasih. Jadi kat sini kita boleh tulis jawapan kita. Pucuk.
Okey, dan bahagian ruangan yang tiada yang kita tak nampak adalah akar. Akmal. Ya. Okey. Okey, tengok soalan nombor 1 dekat bawah. Ya. Okey. Okey, soalan nombor 1. Nyatakan satu cara pembiakan pokok ubi keledek. Okey, nyatakan satu cara pembiakan pokok ubi keledek. Saya nak jawapan daripada Azhar. Mana Azhar tiga cerdik? Apa jawapan awak? Satu cara pembiakan pokok ubi keledek. Keratan batang. Keratan batang. Batang bawah tanah boleh tak? Boleh. Boleh. Tak boleh. Okay. Boleh. Jawapan dia ada dua. Awak boleh pilih sama ada awak nak jawab keratan batang ataupun batang bawah tanah. Jadi awak tulis satu jawapan sajalah. Okey. Pokok ubi keledek ni ada dua kaedah. Dia boleh melalui keratan batang dan dia juga boleh melalui batang bawah tanah. Dah. Dah siap cikgu. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Adakah pokok ubi keledek boleh membiak dengan cara lain selain cara di atas? Melalui dua cara ni, cara semula jadi ni keratan batang ataupun batang bawah tanah, boleh ke ubi keledek ni boleh membiak dengan cara yang lain? Sri Dayana. Tak boleh. Tak tidak boleh. Kenapa? Kan ada dua soalan. Lepas tu tanya mengapa. Kenapa dia tak boleh membiak dengan cara lain lagi? Ya, Uni Fatia? Norisha? Kenapa dia tak boleh dengan membiak cara lain? Okey, dia tidak boleh membiak dengan cara lain. Ini tak boleh. Okey dah. Okey, dia tidak boleh membiak dengan cara lain sebab pokok ni memang ada dua cara saja, sama ada melalui keratan batang ataupun batang bawah tanah. Okey, awak tuliskan jawapan kat sini. Awak tulis tidak kerana ada ambil tisu. Tidak kerana pokok ubi keledek boleh membiak. Ya. Dah. Melalui keratan batang ataupun batang bawah tanah sahaja. Dik. Nah, jangan langgar mak, Dik. Lepas tu awak sambunglah kat sini. Atau batang bawah tanah. Mama Ikhwan ada nak cakap apa-apa ke? Okey, soalan nombor 3. Berdasarkan keputusan penyiasatan, penyiasatan yang kita buat dekat muka surat 50, tandakan betul bagi jawapan kamu. Okey, ubi keledek boleh membiak melalui dua cara pembiakan. Betul atau salah?
Betul. 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 Okey, tanda right dekat kotak. Yang pertama betul. Ubi kredit tidak boleh membiak melalui dua cara pembiakan. Betul ke salah? Salah. 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 Okey, soalan yang keempat. Berikan contoh. Siapa yang buka mic kita off? Ni namanya okey. Berikan contoh tumbuh-tumbuhan lain yang boleh membiak lebih daripada satu cara pembiakan. Yang sama macam pokok ubi kredit. Pokok apa lagi yang ada lebih daripada satu cara pembiakan? Aina mana Aina? Jangan nanti. Nurul Aina mana? Saya. Aina tidak ada. Macam mana lagi cara? Apa lagi pokok yang boleh membiak lebih daripada satu cara pembiakan? Selain daripada pokok ubi kledek. Pokok selasih. Pokok apa? Pokok selasih. Pokok selasih. Okey, boleh. Tulislah lagi. Ada jawapan lain nak cuba? Ubi kayu. Ubi kayu. Okey, lagi? Kangkung. Kangkung. Pokok kangkung. Okey, awak boleh pilih salah satu jawapan yang kawan-kawan awak sebut tadi lah. Pokok selasih. Okey, pokok selasih ataupun ubi kayu ataupun pokok kangkung. Allah. Tulis satu soalan ke cikgu? Pilih satu jawapan saja. Contoh awak nak tulis kat sini pokok kangkung. Okey, soalan yang seterusnya muka surat 52. Okey, muka surat 52. Okey, nyatakan cara pembiakan semula jadi dan teknologi pembiakan yang boleh digunakan bagi tumbuh-tumbuhan di bawah. Okey, gambar yang pertama, pokok pisang. Okey, apakah cara pembiakan semula jadi untuk pokok pisang? Ilfira. Mana Ilfira, Insyira? Anak pokok. Anak pokok. Cara pembiakan semula jadi untuk pokok pisang adalah anak pokok. Okey, teknologi pembiakan yang boleh digunakan. Apakah teknologi pembiakan yang kita boleh gunakan untuk pokok pisang? Ada dua teknologi tadi, kultur tisu dengan tut. Kaedah apa yang kita boleh gunakan? Akmal Harid, tiga cerdik. Akmal. Ya cikgu. Macam mana cara kaedah teknologi pembiakan yang kita boleh gunakan? Mana satu? Tut ataupun kultur tisu untuk pokok pisang? Apa Akmal? Kultur tisu. Kultur tisu. Okey, untuk pokok pisang ni kita boleh gunakan teknologi kultur tisu. Okey, nombor 2, pokok bunga kertas. Okey, pokok bunga kertas. Keratan batang. Okey, pandai. Cara pembiakan semula jadi dia adalah keratan batang.
Okey, teknologi yang kita boleh gunakan untuk pokok bunga kertas. Apa teknologi yang kita boleh gunakan? Kultur tisu. Kutu tisu. Kutu tisu. Okey, kita Kutu boleh tisu. Okey, terima kasih. Kita boleh guna kaedah tut. Okey, kaedah tut. Okey, ini untuk dapatkan pelbagai jenis warna pada pokok bunga kertas lah. Pokok bunga kertas ni dia banyak warna. Okey, pokok yang ketiga, pokok mangga. Apakah cara pembiakan semula jadi untuk pokok mangga? Uji benih. Uji benih. Pandai melalui biji benih. Awak boleh tulis jawapan dekat sini, biji benih. Ibu cepat. Tengok ni. Nanti pembiakannya boleh digunakan. Okey, kejap. Okey, yang kedua, teknologi pembiakan untuk pokok mangga, kaedah apa? Tut. Kaedah tut. Tut. Kita boleh guna kaedah tut supaya lebih cepat pokok ni untuk menghasilkan buah-buahan. Okey, itu sahaja latihan untuk tajuk yang kita belajar hari ini, teknologi tumbuhan, teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, sebagai tugasan awak, okey, dengar baik-baik, ini tugasan yang awak perlu buat dekat rumah. Okey. Awak tengok buku teks awak muka surat 78. Buku teks muka surat 78. Okey. Dekat bahagian atas sekali ada kotak warna hijau yang dia tuliskan ingat semula. Okey. Jadi cikgu nak awak salin nota ingat semula ni pada buku nota sains awak yang panjang tu yang macam Elvira tunjuk tu. Okey, awak salin dalam buku nota sains. Jangan lupa tulis hari dengan tarikh hari ini. Salin kotak hijau tu ingat semula. Okey, kemudian pada muka surat baru, buku panjang sains juga. Jawab soalan yang kat bawah tu. Mari jawab. Okey, jawab soalan. Mari jawab soalan 1 sehingga soalan 4. Okey, jawab soalan 1 hingga 4 salin dalam buku nota juga. Salin soalan dan tulis jawapan. Salin ke? Ya, salin. Cikgu kena lukis gambar tu. Cikgu, buat semua ke? Gambar perlu lukis. Semua ke cikgu? Buat semua. Semua. Okey. Cikgu tulis soalan baru jawapan Ya, salin soalan kemudian tuliskan jawapan. Jawapan kena garis ke cikgu? Ya, gariskan jawapan. Ada lagi nak tanya? Tak ada. Ifira cakap apa tu cikgu tak dengar? Tak ada. Papa. Apa dia? Apa cikgu? Okey, itu sahaja. Salin nota ingat semula, kemudian pada muka surat baru buat soalan mari jawab, salin soalan dan tuliskan jawapan. Okey, itu sahaja Cikgu kena lukis ke? untuk tugasan hari ini. Okey. Cikgu Okay, terima kasih. Awak boleh siapkan latihan ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Apa cikgu?